Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana dapat kita berjumpa lagi pada hari ini untuk kelas tasawuf. Jadi dari segi silibusnya, saya rasa saya dah cover semua sekali untuk silibus tingkatan 4. Jadi bermula daripada hari ni lah, bermula daripada hari ni kita akan buat ulang kaji lah. Ulang kaji tajuk tingkatan 5, tajuk tingkatan 4. Baru kita dah habiskan minggu lepas tajuk tingkatan 5. Jadi minggu ni kita start dengan ulang kaji untuk tajuk-tajuk tingkatan 4. Jadi dalam tempoh ulang kaji ni saya dah bekalkan kepada korang buku modul gemilang daripada Selangor, daripada Muafakat Guru Cemerlang Selangor. Jadi memang setakat ni setiap tahun lah saya gunakan buku ni untuk kecemerlangan calon-calon tasawuf lah dekat sekolah kita. Okay. Yang pentingnya apa soalan-soalan yang ada dalam buku tu diisi dengan penuh lah. Kalau korang tak isi penuh, jadi masalah jugalah macam mana nak buat ulang kaji kemudian kan. Jadi kita pegang satu buku senang. Ke mana-mana kalau kita nak berjalan ke apa, kita bawa buku ni, kita boleh buat ulang kaji. Ataupun bawa buku-buku yang kita dah gunakan daripada tahun lepas. Tahun lepas kita guna tingkatan 4 guna buku buku kerja yang bagi saya tak berapa nak tepat, tapi tak apalah. Yang penting ada juga, sebab nak cari yang ikut format pentafsiran yang betul-betul ni masa tahun lepas tak ada lagi, tahun ni baru ada. Jadi tahun ni ada 2 buku yang khas untuk tingkatan 5 dengan yang cover tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okay, jadi modul gemilang yang saya bawa bekalkan pada kamu semua, itu dia merangkumi tajuk tingkatan 4 dan tajuk tingkatan 5. Okay. Kak Barul, apa khabar Kak Barul? Oh Kak Barul, ada tak ada ni? Oh Kak Barul, tidur ke? Ini tak jujur ni. Okey, tak apalah. Kita teruskan. Okey, kita sentuh tajuk yang pertama daripada tingkatan 4 di bawah tema Islam sebagai ad-din. Daripada pelajaran yang pertama, Islam adalah cara hidup. Okey. Soalan pertama. Nyatakan maksud Islam sebagai ad-din. Ni apa nama Adam? Maksud Islam sebagai ad-din ialah ajarannya bersifat rabbaniyah, iaitu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran dan Al-Hadis. Okey. Itu satu jawapan. Okey, satu jawapan. Jawapan yang kedua ada tak? Saya buat tu Ustaz. Saya buat satu tu. Buat satu tu je. Islam sebagai ad-din. Kalau engkau rujuk ke teks ya? Tengok yang Ustaz bagi dalam grup. Yang saya bagi Okey, jawapan yang lain, Islam adalah cara hidup yang lengkap. Okey, Islam adalah cara hidup yang lengkap, merangkumi akidah, ibadah dan akhlak. Pendek sikit lah. Okey, pendek sikit. Yang penting ni kena sebut Islam adalah cara hidup. Okey, Islam adalah cara hidup yang lengkap. Kalau korang jawab setakat lengkap saja, dapat 1 markah. Tapi kalau jawab sehingga merangkumi akidah, ibadah dan akhlak, barulah dapat 2 markah. Baru dapat 2 markah. Okey. Bagus. Okey, seterusnya Azwani. Soalan yang kedua. Soalan kedua, jelaskan 2 sebab manusia perlu kepada Islam sebagai cara hidup.
Memandu arah hidup manusia supaya mengikut syariat Islam. Okey, dapat 2 markah. Okey, yang kedua. Cara hidup Islam ialah jalan untuk mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Okey, dapat 2 markah. Jadi markah kat situ, markah penuhnya ada 4 markah. Okey, bagus. Seterusnya Alia Nabilah. Soalan yang ketiga. Terangkan 2 tindakan bagi menjadikan Islam sebagai cara hidup. Apa tindakan kita? Kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu pengetahuan. Kalau jawab macam tu dapat 1 markah. Kena huraikan lagi. Okey, menuntut ilmu. Menuntut ilmu apa? Ilmu pengetahuan. Okey. Menuntut ilmu pengetahuan. Kena huraikan lagi apa dia? Mengamalkan ajaran Al-Quran dan hadis. Dan sunnah. Hadis. Mengamalkan ajaran Al-Quran dan hadis. Okey. Itu dah baru dapat 1 markah. 1 markah lagi. Kena ada huraian dia. Apa huraian dia? Tadi yang pertama tadi menuntut ilmu pengetahuan. Itu 1 markah. Okay, biasanya kalau soalan macam ni, dia punya markah penuh dia 4 markah. Dia minta 2 tindakan. Okey, engkau sebut 1 tindakan yang pertama, menuntut ilmu pengetahuan. Okey. Ya, tindakan yang kedua, mengamalkan ajaran Al-Quran dan hadis. 2. Okey, tapi bila engkau jawab soalan, jawab setakat situ je, kau tak dapat full mark. Tak dapat 4 markah. Sebab kena ada dia punya huraian dia. Okey, kalau menuntut ilmu pengetahuan, apa huraian dia yang kau nak buat? Kalau untuk ilmu pengetahuan. Simple dia. Buat simple. Kau jangan pening-pening nak buat ayat yang yang bombastiknya ke, yang macam yang bagus-bagusnya. Buat simple dia. Menuntut ilmu pengetahuan apa? Kita nak katakan. Kita nak huraikan. Menuntut ilmu pengetahuan. Supaya tidak sesat. Dah dapat 2 markah. Okey, bagus. Macam tu je. Tak ada nak susah mana. Supaya tidak sesat. Supaya selamat dunia akhirat. Supaya apa lagi? Supaya tidak dibodohkan oleh orang lain. Contoh kan. Supaya tidak ditindas oleh orang lain. Contoh. Boleh macam tu je. Simple je. Okay. Yang kedua yang kau tadi sebut mengamalkan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah ataupun Al-Hadis. Okey. Mengamalkan, apa dia punya huraian dia? Apa huraian yang kita nak buat? Simple dia. Ajaran mengamalkan ajaran Islam. Okay. Al-Quran dan hadis. Supaya lebih mendalam. Mengamalkan lebih mendalam. Kalau dari segi bahasa tu tak apa-apa kena lah. Tapi kalau dari segi menjawab soalan, boleh je terima lebih mendalam. Okey, selain ada kalau siapa-siapa yang nak tambah ayat tu pun boleh. Okey. Sunnah, mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan. Simple je. Dah dapat 2 markah. Kalau kau setakat mengamalkan ajaran Al-Quran sahaja ataupun mengamalkan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah sahaja, setakat tu kau dapat 1 markah aja. Tak dapat 2 markah. Tak dapat 2 markah. Okey. Selesai soalan 3. Soalan 4. Soalan 4. Apa maksud Islam? Okey. Mana si apa nama Kamarun? Dah keluar balik? Dah keluar dah dia. Okey, Muazzim. Soalan 4, Muazzim. Apa maksud Islam?
Buku mana Ustaz? Buku mana? Buku baru. Baru. Muka surat 47. Mana dapat? Muka apa Ustaz? 47. 47. Ha. Apakah maksud Islam? Apa? Ya. Soalan berapa? Soalan keempat. Apakah maksud Islam? Apakah masuk Islam? Ha. Taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala serta meninggalkan larangannya. Okey, satu markah. Lagi? Tu saya buat tu. Kalau buat setakat situ dapat satu markah je. Okey, dapat satu markah saja. Taat dan patuh kepada perintah Allah SWT serta meninggalkan larangannya. Tapi sebenarnya kalau dalam peperiksaan nanti mungkin masa pemeriksa menanda mungkin jawapan ni boleh dapat 2 markah ni terus ni. Taat dan patuh kepada perintah Allah SWT serta meninggalkan larangannya boleh dapat terus 2 markah sebenarnya. Tapi kalau dalam buku ni dia letakkan 1 markah sajalah. Okey. Kalau nak dapat 2 markah kena sambung lagi lah. Kena sambung lagi. Apa dia? Sambungan dia. Apa ya? Nampak tak? Tak. Fikir. Bayap. Tak tahu tak? Tak tahu. Okey, tak apalah. Saya sambungan. Beroleh kesejahteraan dan keselamatan. Beroleh kesejahteraan dan keselamatan apabila berserah kepadanya. Okey, dapat Dapat. Beroleh kesejahteraan dan keselamatan apabila berserah kepadanya. Kalau ada buku teks tingkatan 4, tapi korang mana ada buku teks tingkatan 4 kan? Muka surat 4. Kalau ada buku teks buku teks tingkatan 4, tapi korang mana ada buku teks tingkatan 4. Okey. Terusnya soalan yang kelima. Okey, soalan yang kelima, jelaskan 2 kepentingan mengamalkan rukun Islam. Okey, Adam. 2 kepentingan mengamalkan rukun Islam. 2 kepentingan mengamalkan rukun Islam. Pertama, memantapkan asas ibadah seseorang Muslim. Okey, memantapkan asas ibadah seorang Muslim. Okey, yang kedua? Kedua, merupakan kunci kepada pengamalan ibadah dalam Islam. Merupakan kunci kepada pengamalan ibadah dalam Islam. Kunci pengamalan ibadah dalam Islam. Okey. Kawan-kawan lain dapat tak jawapan tu? Okey, kalau ada jawapan lain. Ada? Alia ke, Zuraini ke, Azwani ke, Mazim ke? Ada jawapan lain? Tak ada Ustaz, tak ada. Tiada. Tak ada. Tiada. Okey, kalau tak ada saya tambahkan jawapan yang lain. Okey. Menjamin hubungan baik antara manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Menjamin hubungan baik antara manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, soalan yang kelima, soalan yang keenam. Apa maksud iman? Apa maksud iman, Nazwani?
membenarkan dengan hati, berikrar dengan lisan dan beramal dengan anggota badan terhadap segala perintah dan suruhan Allah SWT. Okey, bagus. Bila dia tanya maksud ataupun definisi ni, memang kena sebut sebutir-sebutir lah. Okey. Membenarkan dengan hati. Bila kita sebutkan apa maksud apa nama tu? Soalan yang kena apa maksud iman? Iman membenarkan dengan hati. Ingat, benar dengan hati. Ikrar dengan lisan, sebut. Sebut aku beriman kepada Allah Taala. Berikrar dengan lisan. Beramal dengan anggota badan. Kita semayang semayang 5 waktu sehari semalam. Beramal dengan anggota badan terhadap segala perintah dan suruhan Allah SWT. Okay, bagus. Sebenarnya dekat tepi tu dah ada dah kata kunci dia sebenarnya. Cuma kita nak kena pandai huraikan dia. Huraikan dan mengikut apa yang ada dalam buku teks. Okey. Okey, terima kasih Azwani. Seterusnya ni apa nama Alia Nabila. Soalan yang ke-7. Kenalkan 4 rukun Islam. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul dan Nabi. Kalau tak tahu juga soalan ni, masalah. Memang korang nak kena melangkung. Kalau tak tahu, kena masuk tadika, Ustaz. Kena masuk tadika. Okey, tapi soalan ni sebenarnya dia macam apa nama tu, direct kan. Senaraikan 4 rukun Islam. Okey, mungkin juga soalan ni dia boleh tanya macam mana tau. Dia boleh tanya, sebutkan rukun Islam yang terdapat, rukun iman yang terdapat di dalam hadis Jibril alaihissalam. Macam soalan Mas Vida itu yang keluar, yang saya keluarkan itu. Hadis Jibril. Bila disebut dia rukun Islam berdasarkan hadis Jibril, dia dah jadi blur tau. Yang masa soalan itu rukun Islam. Rukun Islam berdasarkan hadis Jibril. Bila ada perkataan hadis Jibril tu, dia jadi blur. Dia jadi apa jawapannya? Dah mula jawapan merapu-rapu. Padahal soalan ni tak rukun Islam je. Takkan tak tahu rukun Islam kan? Bersyahadah, solat, puasa, zakat, tunaikan haji. Tu je. Tapi bila ada perkataan hadis Jibril tu, jadi terus blank. Tak tahu apa jawapan. Jadi dalam soalan yang ketujuh ni juga, dia boleh tanya juga. Okey, dia boleh tanya, senaraikan 4 rukun iman berdasarkan hadis Jibril. Dia akan tambah sikit. Berdasarkan hadis Jibril. Jangan pandang yang hadis Jibril tu. Kau pandang pada rukun iman ataupun rukun Islam yang ditanya tu. Okey. Kena ingat tu. Benda-benda simple je. Mudah je sebenarnya. Okey. Okey, 7. 8. Okey, 8 siapa ni Mazim. Jelaskan 2 ciri orang beriman. Okey, ciri orang beriman. Mazim. Hello. Hilang Hilang pula. Mazim. Ustaz. Soalan yang ke-8. Apa jawapan dia? Dua ciri orang yang beriman. Apa ciri-ciri orang yang beriman? Yo. Lain dia problem Ustaz. Lain problem. Ada 2 dia ni. 2 kali masuk masuk GM. Mazim.
Okey Adam, jawab Adam. Soalan yang ke-8, 2 ciri orang yang beriman. Jelaskan 2 ciri orang beriman. Yang pertama, individu yang bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya bertawakal kepada Allah SWT. Itu baru 1 markah. Bertawakal hanya kepada Allah SWT, baru 1 markah. Kena sambung sikit lagi. Untuk mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk mendapat keredaan. Okey, bolehlah diterima. Boleh terima. Yang kedua, mukmin yang menunaikan solat 5 waktu. Okey, menunaikan solat 5 waktu. Bila tunaikan solat 5 waktu tu? Masa bila? Waktu pada masuknya masuknya waktu solat. Okey, bila waktu masuknya waktu solat. Ataupun 5 waktu sehari semalam. 5 waktu sehari semalam. Yang tawakal tadi bertawakal kepada Allah. Tu 1 markah. Sampai bertawakal kepada Allah tu dapat 1 markah. Kena uraikan sikit. Setelah berusaha. Contohnya kan. Sebagai contohnya lah. Okey. Azwani yang ke soalan yang ke-9. Terangkan 2 akibat tidak mempercayai rukun iman terhadap individu. Ya Ustaz. 2 akibat tidak mempercayai rukun iman terhadap individu. Terbatal iman. Okey, terbatal iman ataupun membatalkan akidah. Okey. Tu baru 1 markah tu. Kena sambung lagi. Mudah melakukan dosa. Mudah melakukan dosa. Okey, baru 1 markah. Itu key point yang kedua. Kan dia minta 2 akibat kan. Okey, yang pertama tadi aku kata batal iman. Kalau kata batal iman tu baru satu markah. Tak ada huraian lagi, kena sebut huraian dia. Okey, kena sebut huraian dia. Okey. Batal iman. Kenapa batal iman? Sebab tak percaya kan rukun iman. Sebab tidak percaya. Jangan ulang semula ayat soalan Jangan ulang semula ayat soalan. Kena cari ayat yang lain. Okey, kena cari ayat yang lain. Okey. Membatalkan iman kerana apa? Yep. Cuba boleh tolong tambah-tambahkan. Tidak percaya kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tidak percaya kewujudan Allah Taala. Dapat 2 markah. Okey. Jawapan yang kedua tadi apa tadi? Lupa pula. Mudah melakukan dosa. Mudah melakukan dosa. Kenapa mudah melakukan dosa? Kenapa mudah melakukan dosa? Iman tadi. Tidak mengikut perintah Allah. Kerana tidak mengikut perintah Allah. Simple dia sebenarnya. Tapi mesti dia kadang dia tak perlu huraian yang panjang-panjang tau. Kau tak perlu berjela-jela kau huraikan, tak perlu. Yang penting ada isi, lepas tu ada penerangan dia. Ada isi, ada penerangan dia. Ada isi, ada penerangan. Contohnya kita boleh gunakan perkataan penghubung dia, kita gunakan kerana ke, kemudian ke, supaya ke, macam tu. Okey. Ni Alia. Alia soalan yang ke berapa? 10. Okey, huraikan 2 punca yang menyebabkan iman seseorang semakin berkurang. Kenapa iman makin berkurang, Alia? Pegangan agama yang longgar dan kekuatan iman yang rapuh. Okey. Satu, kau sebut pegangan agama yang longgar. Itu baru 1 markah. Okey, apa huraian dia? Pegangan agama yang longgar. Apa huraian dia? Kenapa pegangan agama tu longgar?
Sebab mudah diasuh oleh unsur-unsur negatif. Mudah dihasil oleh unsur-unsur negatif. Dapat 2 markah. Okey. Yang apa nama poin yang kedua tadi apa tadi? Lupa. Poin yang kedua. Yang kedua, poin yang pertama apa nama longgar kan? mudah. Yang kedua, mudah dikuasai sepenuhnya oleh nafsu syaitan. Mudah dikuasai oleh nafsu syaitan. Sebab apa? Menyebabkan dia tidak dapat menggunakan akal fikiran dengan menyebabkan dia tidak dapat menggunakan akal fikiran dengan waras. Tu dah dapat 2 markah. Dapatlah 4 markah. Yang penting kena ada isi dan ada huraian. Ada isi, ada huraian. Jangan malah nak menulis. Bukan banyak sangat pun, nak kena tulis pun sikit je. Bila kau sebut isi, mesti apa benda dia. Apa yang kita perlu huraikan sikit-sikit je pun, bukan banyak pun. Okey. Soalan yang ke-11, Muazzim. Terangkan kedua kepentingan rukun iman terhadap individu Muslim. Okey, 2 kepentingan rukun iman. Kamara Ustaz. Muazzin tak ada dah. Muazzim tak ada dah? Alamak, tak perasan. Kamarul. Boleh Ustaz? 2 kepentingan rukun iman terhadap individu Muslim. Soalan yang ke-11. Saya tak sampai Ustaz. Kau baru sampai mana? Bawa soalan. Berapa Ustaz? Okeylah, secara spontan je lah. Okey, apa yang kau boleh terfikir dengan soalan ni? Soalan yang ke-11. 2 kepentingan rukun iman. Apa dia? Kepentingan dia? Kepentingan rukun iman. Kepentingan dia tidak mudah tak sampai Ustaz, tak sampai. Apa yang tak sampai? Bulan you tak sampai ke? ID dia tak sampai. Tak sampai ke? Boleh. Secara spontan ni, apa yang kau terfikir? Apa yang kau terfikir kau sebut dia. Lepas tu kita tengok macam mana. Boleh terima ke atau tak boleh terima? Tak apa, tak kisah. Salah pun tak apa. Kita sama-sama baiki. Tidak mudah lupa diri. Mungkin. Okey. Kepentingan rukun iman yang pertama kau sebut tidak mudah lupa diri. Lupa diri tu okey. Tu kalau kita nak terima jawapan tu baru 1 markah. Kena engkau kena huraikan sikit lagi. Nak urai tu Ustaz, ID tak sampai. Aduh. Macam mana ayat tadi? Semua? Tidak mudah lupa diri. Okey, tidak mudah lupa diri. Kenapa? Sebab benda apa tu? Rukun iman Kenapa? Tak sampai Ustaz. Tadi dah balik. Okey, tidak mudah lupa diri kerana gunakan kerana pun tak apa, boleh. Okey, tidak mudah lupa diri kerana yakin dengan kekuasaan Allah Taala, dengan Allah Taala. Kerana yakin dengan Allah Taala. Boleh dah terima kat situ. Okey, tu yang pertama. Dah dapat 2 markah dah. Yang kedua. Kamarul. Kepentingan iman. Rukun iman. Kamarul. Senyap terus budak ni. Kamarul. Yang kedua baru 1. Dia minta 2 tu. Pergi lah. Kita berkembang Ustaz pagi-pagi, tahu.
Allah, dah tengah hari, dah petang dah ha. Dah zuhur dah ha. Hari salah. Bukan pagi dah. Matahari dah apa? Dah tergelincir dah. Okey. Apa nama tu? Dua kepentingan iman kan? Okey, satu lagi, hidup dirahmati Allah. Tulis. dah tanya tak boleh sangat pula, tak boleh sangat nak jawab. Hidup dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi baru dapat satu markah. Kau kena tak Hurai sambung lagi. Hurai lah. Kena hurai lah. Hidup dirahmati Allah. Apa yang kita nak huraikan dia? Jika kita mengamalkan rukun iman. Sekiranya kita mengamalkan rukun iman. Boleh lah. Yang penting kena ada huraian macam tu. Ataupun simple je lah. Hidup dirahmati Allah Ta'ala kerana patuh pada ajaran Allah Ta'ala pun boleh. Dah dapat 2 markah. Okey, dah dapat 2 markah. Okey, yang ke-12, Fatihah. Nampak Fatihah dah masuk kan? Apa maksud ihsan? Ihsan. Ada ke Fatihah ni? Tidak. Okey, ihsan. Apa maksud ihsan? Dia ada pemayang dah tepi tu. Kata kunci dia dah ada dah kat tepi tu. Kesungguhan atau kerana Allah Ta'ala. Macam tu. Kesungguhan / kerana Allah Ta'ala. Okay, dapat? Hai, Kamarul keluar pula. Fatihah? Tidak Ustaz, saya blur. Nah. Bela pula dah. Maksud ihsan. Apa dia maksud ihsan? Kata kunci dia dah ada dah kat situ. Kesungguhan. Kesungguhan untuk apa? Kesungguhan buat apa? Untuk melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan. Selain daripada kebaikan? Melakukan ibadah. Melakukan ibadah. Okey. Kesungguhan melakukan ibadah. Okey. Selain daripada ibadah? Suruhan Allah. Suruhan Allah. Tuhan. Ibadah tu suruhan Allah dah. Pekerjaan. Okey. Kesungguhan melakukan suatu ibadah dan pekerjaan. Baru dapat 1 markah. Kena sambung lagi. Sambung lagi. Semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah dapat 2 markah. Okey, bagus. Okey, yang soalan yang ke-13, Adam. Nyatakan 2 ciri orang yang bersifat ihsan. Yang pertama, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, situ 2 markah, 1 markah. Okey, taat kepada perintah Allah Taala, 1 markah. Okey, yang kedua? Hidup diri terpelihara daripada kemungkaran. Diri terpelihara dari kemungkaran. Boleh? Boleh. Okey, selain daripada itu kalau ada? Okey, selain daripada itu kalau ada, boleh sebut. Tak pun saya terus sebut je lah. Jawapan yang seterusnya, amanah terhadap pekerjaan. Boleh tambah. Okey, amanah terhadap pekerjaan. Okey. 13, 14. Soalan yang ke-14. Tinggal 2 je lagi ni. Okey, Azwan ni. 14. 14 saya tak jawab. Apa dia? 14 saya tak buat.
Tak apa, secara ni je. Okey, 14 dia tanya dua contoh orang yang mengamalkan konsep ihsan dalam kehidupan. Okey, contoh. Contoh orang yang mengamalkan konsep ihsan. Suka menolong orang. Suka menolong orang. Okey, tu baru dapat 1 markah. Okey. Sifat belas kasihan yang tinggi. Belas kasihan yang tinggi. Baru 1 markah, kena huraikan lagi. Okey, yang pertama tadi suka menolong orang. Apa kita nak huraikan? Simple-simple je. Jangan fikir yang jauh-jauh sangat. Yang biasa-biasa je cukup dah. Okey, suka menolong orang. Kerana mempunyai sifat simpati. Kerana bersimpati. Okey, kerana bersimpati dengan orang lain. Okey, tu dapat 1. Nah, markah yang kedua untuk poin yang pertama. Okey. Poin yang kedua tadi, apa tadi? Belas Belas kasihan. Belas kasihan. Apa dia punya huraian dia? Belas kasihan kepada siapa? Pada sesama manusia. Belas kasihan kepada sesama manusia pun boleh. Ataupun belas kasihan kepada binatang ternakan pun boleh. Belas kasihan kepada kucing kesayangan. Apa dia? Sesama makhluk. Sesama makhluk. Sesama makhluk pun boleh. Tak ada masalah. Yang penting kena ada huraian. Baru dapat markah penuh. Okey, kalau dia sebut kat situ ada 4 markah, dia minta 2 poin. Poin pertama ada poin dan ada huraian. Poin kedua ada poin ada huraian. Baru dapat 4 markah penuh. Okey, yang terakhir Alia. Yang terakhir Alia, jelaskan 2 kelebihan orang yang memiliki sifat ihsan dalam kehidupan. Kelebihan orang memiliki sifat ihsan. Ibadah. Apa dia? Ikhlas dalam melakukan ibadah. Ikhlas dalam melakukan ibadah. Okey, ikhlas dalam melakukan ibadah. Baru dapat 1 markah. Huraikan sikit. Ibadah apa? Untuk apa? Keredaan. Kepada siapa? Untuk mendapat keredaan Allah Ta'ala. Okey. Untuk mendapatkan keredaan Allah Ta'ala. Ataupun ikhlas melakukan ibadah terhadap Allah Ta'ala. Tu pun dah dapat 2 markah dah. Okey, yang kedua tadi apa? Yang tu yang pertama Poin yang kedua. Poin yang kedua tadi apa? Poin kedua, taat kepada Allah. Taat kepada perintah Allah. Taat kepada perintah Allah. Taat kepada perintah Allah. Okey. Huraian dia? Selalu tidak Macam mana? Taat kepada perintah Allah Ta'ala kerana tidak ingkar akan, tapi macam sama je. Tidak ingkar akan arahannya. Tidak ingkar akan mendapat nikmat. Okey, itu dapat nikmat. Itu poin yang lain tu, mendapat nikmat. Dapat nikmat kerana ikhlas dalam melakukan sesuatu. Okey, mendapat nikmat kerana ikhlas melakukan sesuatu. Okey, mendapat nikmat kerana ikhlas dalam melakukan sesuatu. Ataupun kita nak panjang sikit pun boleh. Mendapat nikmat kita beribadat kepada Allah kerana ikhlas melakukannya. Okey, boleh. Jadi saya nak bagi engkau orang nampak dulu. Buat setakat ni lah. Setakat ni saya akan kaitkan macam mana cara untuk engkau orang dapat markah dalam peksa nanti.
Macam mana cara nak dapat markah penuh dalam peksa nanti. Jadi saya akan selit-selit macam tu lah. Maknanya kalau katakan dia minta 2 poin, 2 isi, mesti isi tu ada huraian dia. Dan sebenarnya tak perlu pun huraian tu berjela-jela pun tak perlu pun. Pendek-pendek je. Kita boleh gunakan kata penghubung supaya, kata penghubung kerana, dia agar, macam tu lah. Dia sebenarnya benda-benda macam ni kena banyak baca je. Kalau korang rajin baca okey lah. Tapi kalau korang malas baca, payahlah sikit kan. Tapi sebenarnya tekniknya kau letak kata penghubung. Ataupun kau buat persoalan balik pada jawapan kau kan. Kau buat persoalan balik pada jawapan kau. Okey. Contoh. Apa nama tadi, kita ikhlas melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Ikhlas melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Kenapa kita ikhlas melakukan perintah Allah Ta'ala? Contoh. Huraikan lah. Kenapa? Kerana sekian. Ganjaran. Kerana ingin mendapatkan ganjaran Allah Ta'ala, kerana nak mendapatkan keredaan Allah Ta'ala, kerana syafaat. Kerana nak dapat syafaat Nabi syafaat Nabi. Syafaat daripada Nabi SAW. Okay. Kerana contoh nak elakkan kemungkaran Allah Ta'ala. Kita kembang macam tu je. InsyaAllah dapat markah penuh. InsyaAllah dapat markah penuh. Nanti bila kita lepas ni kita akan jumpa lagi soalan-soalan kebat kan. Soalan-soalan kebat. Macam mana kita nak skor soalan kebat? Okey. Setakat ni kita sentuh yang tajuk-tajuk ni dulu. Ataupun mungkin saya akan akan selang-selikan antara soalan kebat, antara tajuk tingkatan 4 dengan tajuk kebat. Okey, tajuk kebat. Okey. Bukan tajuk kebat, soalan kebat. Okey, jadi minggu ni saya dah sentuh tajuk tingkatan 4, tajuk yang pertama. Jadi minggu depan kita sentuh soalan kebat lah. Okey, soalan kebat. Mana soalan kebat ni? Okey, soalan kebat muka surat 68. Okey, muka surat 68. Okey, muka surat 68. 68-69. Okey, jadi korang buat dulu. Okey, korang buat dulu soalan kebat muka surat 68-69. Kalau tak buat pun, kau kan rajin ke tak rajin? Sekarang aku nak tanya korang ni. Saya nak pergi kerja terus ke ataupun macam tadi, okey, kita ada 2 jam daripada pukul 12 sampai pukul 2. 1 jam korang buat kerja, 1 jam kita bincang. Kau nak korang nak macam mana sebenarnya? 1 jam buat kerja. 1 jam buat kerja, tak nak buat. Sebelum tu lagi tak nak buat lagi. Tak nak buat kerja lagi. Boleh dah buat terus lah. Maknanya kalau katakan korang boleh buat terus, maknanya lepas ni bila-bila lah, maknanya sebelum kelas kita pada lepas ni kelas kita lepas raya lah kan. Lepas raya. Jadi maknanya sebelum pukul 12 tengah hari Khamis lepas raya tu korang dah siap dah. Lepas tu pukul 12 tu kita Google Meet terus bincang je. Terus bincang je. Lepas tu nanti kita boleh belajar banyak tajuk sikit, banyak soalan kita boleh buat. Kalau kita gunakan masa yang ada ni je mungkin tak banyak lah kan kita dapat bincang kan. Kita tak dapat nak bincang kan. Okey. Jadi untuk akan datang korang buat muka surat 68 hingga muka surat 69. 2 muka. Okay, ini soalan kebat. Okey, soalan kebat. Soalan kebat ni dia sebenarnya soalan kebat ni soalan berfikir aras tinggi ni dia sebenarnya soalan ni mudah. Jawapan ni sebenarnya mudah je. Yang penting ada isi, ada huraian. Tu je. Lepas tu kebanyakannya soalan kebat ni dia soalan yang soalan yang logik. Dia ikut logik akal kita kan. Takkan tak tahu kan.
apa tindakan-tindakan yang patut kita lakukan apabila melihat orang melakukan maksiat. Takkan kita tak terfikir patut apa? Apa tindakan kita? Dah tentu kita tahu kan. Benda simple je. Benda berdasarkan kepada logik. Logik akal kita kan. Apa benda kita nak kena buat. Kita kena tegur, kita kena beri nasihat, contohlah. Contoh. Macam tu. Tapi kadang-kadang budak-budak kita ni soalan kebat tu ditinggalkan terus. Tak buat langsung. Tak boleh lah. Okay? Padahal soalan kebat ni markah tinggi. Ada soalan kebat markah 4 markah. Ada soalan 5 markah. Ada soalan 6 markah. Kalau dalam soalan yang kau pilih tu sampai 6 markah, kau tak jawab, betapa ruginya lah. Betapa ruginya lah kehidupan kau. Jadi tak maulah macam tu Tak mau macam tu. Okay. Jadi insyaAllah saya pun rasanya kita ni masih lagi tetap online lagi tu kot. PDPR lagi. Sebabnya tengok kes dah sampai 11,000 dah. Apa cerita kan. Memang kita duduk sebek kat rumah je lah. Tak ke mana dah kita ni. Saya nak balik kampung pun tak boleh. Dah 2 kali raya tak dapat balik kampung. Raja haji tak dapat. Raja puasa pun tak dapat. Orang tak apalah. Memang dah duduk bawah ketiak mak ayah kau. Saya ni tak dapat lagi nak balik. Nak peluk mak ayah tak dapat hari ni. Okay, jadi rasanya lepas raya esok pun kita masih lagi online. Jadi saya minta lah pada kamu semua dapat kekalkan momentum lah. Kekalkan momentum, bermotivasi. Walaupun yelah nak kata SPM korang waktu jadual PSA-nya tahun depan lambat lagi kan, bulan 3 tahun depan. Tapi tak boleh lah macam tu kan. Jadi kita nak kekalkan momentum ni supaya dapat cemerlang kan. Mesti korang ada target kan, macam Adam kau target ke mana Adam lepas SPM Adam? Tahu tak? Jangan tak tahu, kau kena ada target. Kau nak jadi apa lepas ni? Takkan kau nak sebek dekat lepas hilir tak mau macam tu. Kau kena ada target. Lepas SPM kau nak ke mana? Kau nak belajar apa? Kau nak lebih jauh lagi kau nak kerja apa sebenarnya? Kau nak kerja apa? Takkan nak kerja bawa lori, takkan nak kerja cok sawit, tak maulah gitu. Mestilah ada cita-cita yang kata yang tinggi kan. Macam kita baling batu lah. Kalau kita target baling setakat 2 tingkat ya. Tak dapatlah kita nak capai yang lebih tinggi lagi. Kita kena target yang tinggi lagi. Kan. Fatihah, kau nak ke mana lepas SPM nanti Fatihah? Fatihah. Kalau ada rezeki, saya nak sambung kemahiran. Kemahiran apa kau nak sambung? Saya nak ambil bahagian design tapi tak tahulah. Design, art and design. Art and design. Tapi tak tahulah antara bahagian dekor rumah ke. Macam tu. Okey, bagus. Bagus. Tapi kau punya PSB kau kena bagus jugalah. PSB kena bagus. Macam tu. Kena ada macam ada target kita. Ada target. Lepas ni nak sambung ke mana kan. Ni Adam, jangan kau kata tahulah ustaz. Tak mau lagi tu. Kena ada target. Kau nak jadi apa? Nak jadi cikgu ke, nak jadi nak jadi mekanik ke, nak jadi pegawai agama ke, manalah tahu kan. Azwani, kau nak jadi apa lepas SPM nanti? Saya balik kampung. Balik kampung bukan. Jadi insan yang berguna untuk orang sekeliling. Itu terlalu umum. Azwani, kau nak jadi apa?
takkan nak jadi bercita-cita nak jadi suri rumah. Tak mau lah gitu. Ini ada benda yang ni. Apa kau nak jadi lepas SPM? Nak sambung bidang apa? Apa tu? Apa dia? Kerja sendiri kot. Yelah, kerja sendiri tu kerja apa? Tak tahu. Apa kerja sendiri? Meniaga. Meniaga. Cakap meniaga lah. Meniaga pun kena ilmu juga. Kalau nak meniaga kena ada ilmu juga. Maknanya apa benda ilmu yang kena guna untuk meniaga. Kena belajar akaun. Tapi iyalah. Apa dia? Math kena A. Maths kena A, kena belajar akaun, kena belajar apa nama tu, business admin, pengurusan perniagaan. Kena belajar juga, tak boleh lepas setakat SPM je dah. Kena ada ilmunya. Jadi maknanya kalau lepas SPM, kau ambil sambung belajar dalam bidang tu. Sama ada kau belajar dalam business admin ataupun pengurusan perniagaan, ataupun kau belajar dalam perakaunnan. Macam tu. Okey. Kalau Alia, kau nak buat apa? Kau nak sambung apa? Masuk tahfiz. Apa dia? Masuk tahfiz tak? Masuk tahfiz? Oh, mana lepas SPM masuk tahfiz belajar lagi lah? Ya. Masuk tahfiz kat mana? Kedah kot. Kat Kedah. Mana masuk belajar pondok lagi ni? Memondok lah. Okey. Saya tak nak sebenarnya. Engkau habis siapa yang aturkan kau ke sana? Family lah. Oh. Okeylah. Itu yang dirancang. Okey. Kalau katakan kau secara sukarela lepas SPM kau nak ke mana? Kau apa cita-cita kau? Apa yang kau nak sambung dalam bidang apa? Secara jujurnya. Menjadi businesswoman. Business woman. Okey, bagus. Business woman pun kena belajar. Macam saya sebut tadi lah. Kalau kerja sendiri jadi businessman ke business woman ke, kena belajar business admin ataupun pengurusan perniagaan. Barulah kita berniaga itu dengan ilmu. Dengan ilmu. Tak boleh main hentam kromo je. Itu yang tetongan terbalik itu kan. Jadi itu dia lah. Okey. Jadi ni pun dah pukul 2 lebih dah. Okey, saya ambil kesempatan lah mengucapkan selamat hari raya Aidiladha. Maaf zahir batin. Walaupun tak dapat nak balik kampung, saya tetap beraya kat sini. Kita beraya tetap beraya jugalah kan. Tapi beraya kat sini lah. Tak boleh lah nak balik kampung ni. Jadi kalau dalam Islam, okey, hari raya Korban ni lebih utama ataupun lebih afdal daripada hari raya Idul Fitri. Okey, hari raya Korban ataupun Idul Adha ni lebih baik ataupun lebih afdal daripada Idul Fitri. Sebab apa? Sebab kat Idul Adha ni lah kita adanya korban, adanya hari-hari tasyrik, adanya jemaah yang buat haji musim jemaah kita ataupun orang Islam kita buat haji di Kota Mekah. Jadi sebab tu Idul Adha lebih baik daripada Idul Fitri. Okey. Kalau korban mungkin korang tak adalah tunaikan korban kan sebab kau budak-budak lagi. Tapi kalau mampu berkorban, bolehlah berkorban pada hari raya pertama hinggalah hari-hari tasyrik 10, 11, 12 dan 13 untuk laksanakan ibadah korban. Kalau korban sebelum tu, kalau duk sembelih lembu sebelum tu tidak dikira ibadah korban. Contoh kan, sembelih pada hari mantai, hari 9 Zulhijjah. Itu tak dikira sebagai korban. Kena sembelih korban pada hari raya. Pada hari raya 10 Zulhijjah.
dan pada hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13. Ini ada dalam silibus pendidikan Islam kan. Silibus pendidikan Islam tingkatan 4 ke tingkatan 5? Ke tak tahu? Tak tahu memang parah kan korang. Kat tempat Ustaz. Tingkatan 4, bagus, ingat lagi. Okey. Jadi korban dilaksanakan pada hari raya pertama, hari raya 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Okey. Sekarang ni kita nak sembahyang raya dekat masjid. Masjid ada berapa orang je boleh masuk kan? Kalau macam surau dekat Gambar Namai ni setakat 100 orang je. Dia maksimumnya boleh masuk, boleh buat solat Jumaat. Jadi kalau kita tak dapat buat sembahyang kat masjid, macam mana nak buat? Buat kat rumah. Sembahyang raya kita buat kat rumah, tak ada masalah. Tapi kena ikut kaifiat dia lah. Kena ikut kaifiat dia. Pada rakaat pertama ada 7 kali takbir. Rakaat kedua berapa kali? 5 kali takbir. Dah boleh dah. Sama ada nak buat perempuan saja ke, ada kat rumah tu ada lelaki perempuan pun boleh. Ataupun kalau tak ada siapa-siapa nak buat seorang-seorang pun boleh. Lepas tu khutbah macam mana? Khutbah kalau mampu buat khutbah, buat khutbah. Kalau tak mampu tak payah buat, tak nak buat pun tak apa. Yang utamanya kita buat solat sunat tu kita buat, kita laksanakan. Tak kira lah dekat mana kau berada, kalau boleh buat kat masjid lagi bagus. Tapi kalau tak mampu tak boleh nak masuk masjid, buat kat rumah aja. Buat kat rumah saja. Kalau mampu buat khutbah sekali dengan khutbah, bolehlah buat khutbah. Tapi kalau tak mampu, cukuplah kita sembahyang sunat hari raya. Okey, dan disunatkan kita bertakbir. Okey, bertakbir daripada hari Arafah lagi, iaitu daripada hari 9 Zulhijjah. Kalau minggu depan ni kira hari Isnin lah. Hari Isnin dah boleh mula bertakbir selepas waktu subuh. Lepas waktu subuh kita dah boleh takbir dah pada hari Isnin depan ni. Okey. Hari raya dah tentulah kita takbir. 10 Zulhijjah hari Selasa tu dah tentulah kita takbir. Okey. Kita takbir ni disunatkan sehinggalah habis hari-hari tasyrik. 10, 11, 12, 13. Rabu, Khamis, Jumaat. Hari Jumaat lepas asar hari Jumaat tu baru kita sampai sehingga asar hari Jumaat tu kita disunatkan bertakbir. Itu istimewanya hari raya Korban ataupun hari raya Idul Adha nak bandingkan dengan hari raya Idul Fitri. Idul Fitri satu hari je kita takbir. Satu hari je kita takbir. Kalau Idul Adha sehingga 5 hari kita bertakbir. Itu azimnya ataupun besarnya Idul Adha. Okey, jadi itu sebagai tazkirah sikitlah. Okey, kita nak beraya minggu depan ni. Okey, insya-Allah. Jadi pada kita akan jumpa lagi 2 minggu lagi, iaitu selepas hari nanti. Insya-Allah kalau kita dapat bersemuka lagi cantik lah, lagi elok lah. Tapi kalau tak dapat pun kita terpaksa on juga dalam online kita ni. Okey, jadi saya rasa itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih semua. Saya Sama.